9 pemeriksaan di semua peringkat pantau kenaikan harga bawang dan cili. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah malam edisi 18 Disember 2020 bersama saya Tun Julia Muhammad Tahir. Kita mulakan dengan perkembangan banjir. Lebih 600 penduduk daripada 143 keluarga dalam Dewan Undangan Negeri Dun Kijal terpaksa dipindahkan ke 5 pusat pemindahan sementara PPS apabila kawasan kediaman ditenggelami banjir. Hujan lebat yang berterusan sejak petang Rabu lalu menyebabkan kawasan perumahan mereka ditenggelami air sedalam lebih 1 meter. Antara kawasan yang terjejas ialah kawasan rumah mampu milik RMM Teluk Kalong membabitkan seramai 417 penduduk yang ditempatkan di 2 PPS iaitu Kolej Universiti Tati UC dan di Sekolah Kebangsaan Teluk Kalong Kemaman. Kawasan lain ialah Kampung Padang Kemuntin yang melibatkan seramai 26 penduduk dari 5 keluarga yang ditempatkan di PPS Balai Raya Kampung berkenaan. Dua lagi kawasan yang terjejas iaitu Kampung Padang Kubu yang membabitkan 149 penduduk dari 43 keluarga dan 9 penduduk ladang Sungai Mas masing-masing ditempatkan di PPS Balai Raya Kampung Padang Kubu dan Masjid Kampung Sungai Mas. Sementara itu, di Kelantan, 500 penduduk orang asli Batik membabitkan 90 keluarga di Kampung Pasir Linggi, Gua Musang terputus hubungan selepas jambatan ke kampung tersebut ditenggelami air Sungai Lebir. Pemangku Ketua Polis Daerah Gua Musang, Deputi Superintendent Si Chun Fu berkata, keadaan bertambah sulit berikutan hujan belum reda dan paras air sungai terus meningkat. Katanya, ketika ini penduduk tidak dapat keluar ke bandar Gua Musang atau Kuala Krai dan hanya boleh menyeberangi sungai menggunakan perahu. Chun Fu memaklumkan kejadian terbaru itu adalah kali ketiga melibatkan orang asli terperangkap dalam tempoh sebulan ini limpahan air Sungai Lebir. Penduduk di kawasan rendah khususnya Kampung Limau Kasturi juga dinasihatkan supaya berwaspada dengan kenaikan air Sungai Galas. Jabatan Pengairan dan Sairan JPS meramalkan banjir bakal berlaku mulai jam 10 malam tadi di jajahan Gua Musang dan Kuala Krai berikutan kenaikan paras air di Sungai Galas, Sungai Nal dan Sungai Pahi disebabkan hujan lebat. Di jajahan Gua Musang, kawasan yang terbabit adalah Kampung Limau Kasturi dan kawasan sekitar. Pertambahan jumlah penduduk terjejas dan PPS di Terengganu dan Kelantan menunjukkan situasi banjir di pantai timur semakin serius. Berikut rangkuman terkini banjir di dua negeri terbabit termasuk keadaan terkini di Betong, Sarawak. Banjir gelombang keempat di Terengganu terus menunjukkan peningkatan penduduk terjejas banjir yang dipindahkan. Setakat ini seramai 1,139 penduduk daripada 298 keluarga direkodkan berbanding 972 sebelum ini. Daerah Kemaman paling teruk terjejas dengan 978 penduduk terjejas telah dipindahkan. Manakala daerah Dungun 161 penduduk ditempatkan di 3 buah PPS. Ketika ini hujan lebat masih melanda di kedua-dua daerah terbabit. Di Kelantan, jumlah penduduk terjejas banjir juga bertambah. 306 penduduk daripada 81 keluarga dipindah ke 12 PPS di 3 jajahan iaitu Kuala Krai, Tanah Merah dan Pasir Mas. Dua sungai utama iaitu Sungai Golok dan Sungai Kelantan merekodkan bacaan melebihi paras bahaya. Di Betong, Sarawak, 4 rumah panjang dan sebuah sekolah terputus jalan hubungan akibat banjir. Laluan sepanjang 200 meter tidak dapat dilalui semua jenis kenderaan. Rumah panjang terlibat adalah Kejemut, Tembung, Tabut, Tabut Ulu dan Sekolah Kebangsaan Tabut.
339 pemeriksaan di semua peringkat bagi memantau kenaikan harga bawang dan cili di pasaran dilaksanakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Menterinya Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata, 302 notis pengesahan maklumat barangan kepada peniaga yang didapati membuat kenaikan harga barangan itu telah dikeluarkan. Beliau berkata pemeriksaan tersebut dilaksanakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Kemudian telah melaksanakan pemantauan bekalan ke atas 2,711 peruncit terpilih daerah yang kita panggil DDR ataupun Dedicated District Retailers dan 100 ataupun 1,039 pemborong terpilih atau Dedicated District Wholesalers DDW. Jadi hasil pemantauan harian di seluruh negara pada 17 Disember, setakat 17 Disember ini. Beliau bercakap ketika mengumumkan skim harga maksimum musim perayaan Christmas 2020 di Putrajaya yang disiarkan secara langsung di Facebook kementeriannya. Katanya sepanjang pemantauan itu, tahap bekalan bawang di pasaran di peringkat peruncit dan pemborong adalah sebanyak 98%. Sementara itu, skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Christmas 2020 melibatkan 19 jenis barangan akan dilaksanakan selama 10 hari dari 22 hingga 31 Disember ini. Datuk Seri Alexander berkata skim di bawah kementeriannya itu dilaksana di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Menurutnya, tempoh penguatkuasaan bagi SHMMP Christmas 2020 melibatkan 3 hari sebelum perayaan, pada hari perayaan dan 6 hari selepas perayaan. Ujar beliau, walaupun Christmas disambut secara sederhana mengikut prosedur operasi standard yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, permintaan terhadap barangan semasa perayaan Christmas tetap ada dan dijangka meningkat berbanding semasa bukan hari perayaan. Rakyat lebih selesa dan yakin melakukan undi secara fizikal, iaitu hadir di tempat mengundi berbanding undi secara pos. Biarpun pendekatan itu telah diguna pakai beberapa negara luar akibat pandemik COVID-19, kebanyakan rakyat kita masih belum dapat menerima sepenuhnya kaedah undi pos. Pengerusi Jawatan Kuasa Khas Pembaikan Sistem dan Undang-Undang Pilihan Raya Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman menjelaskan sekiranya ia perlu dilakukan, kaedah undi pos itu perlu dilaksanakan dengan menggunakan sistem yang boleh dipercayai. Bukan saya tak setuju dibanyakkan undi pos ni, tapi lagi sikit bagi saya lah, orang yang pernah jalan lagi sikit undi pos ni lagi baik. Sebab satu yang penting dari undi pos ni, mesti dia sampai dalam masa yang ditentukan dan dikira. Jangan kita adakan undi pos 80% tak dikira. Masalah. Jadi boleh, saya rasa SPR pun boleh buat sistem tu. Tapi rasa saya, orang Malaysia ni dia suka pergi mengundi openly, secara berdepan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan seminar Minda Merdeka di Ibu Negara. Satu lagi kehilangan besar kepada negara. Hanya 3 hari selepas negara kehilangan tokoh pendidikan dan ekonomi, Profesor Diraja Ungku Aziz, hari ini balu kepada Perdana Menteri kedua, Tun Abdul Razak Husin, Tun Rahah Muhammad Noah menghembuskan nafas terakhir. Allahyarhamah yang juga ibu kepada Perdana Menteri ke-6, Datuk Seri Najib Tun Razak, meninggal dunia pada usia 87 tahun di Pusat Perubatan Prince Court, Kuala Lumpur, pukul 4:45 petang tadi. Jenazah Allahyarhamah dibawa ke kediamannya di Jalan Eton sebaik urusan hospital selesai dan dijangka dikebumikan selepas Zuhur esok di Makam Pahlawan Masjid Negara.
Berita pemergian Allahyarhamah disahkan Datuk Seri Najib petang tadi menerusi catatan di laman Facebook beliau. Tun Raha dilahirkan di Muar Johor pada tahun 1933. Ayahandanya, Allahyarham Tan Sri Muhammad Noah Omar, merupakan salah seorang pengasas UMNO yang juga Yang di-Pertua Dewan Rakyat pertama. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Sultan Perak Sultan Nazrin Shah antara kerabat diraja yang mengunjungi Tun Rahah di hospital. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin turut menziarahi Allahyarhamah di Pusat Perubatan Prince Court. Dalam pada itu, Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat tiba di kediaman Allahyarhamah Tun Rahah di Jalan Eton pukul 8.45 malam tadi. Baginda kemudiannya berangkat meninggalkan kediaman itu pada pukul 9.24 malam. Bersama Yang di-Pertuan Agong, Tunku Hajah Azizah telah berangkat menziarahi Allahyarhamah Tun Rahah di Pusat Perubatan Prince Court pada hari Khamis. Terdahulu, anak sulung Allahyarhamah, Datuk Seri Najib Tun Razak, dilihat memasuki kediaman ibunya pada pukul 8.30 malam. Turut menziarahi jenazah Allahyarhamah di kediamannya Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Rustam. Antara pemimpin lain yang berada di kediaman Allahyarhamah termasuk Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Azmin Ali, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Dr. Noraini Ahmad dan Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Anak bongsu kepada Allahyarham Tan Sri Muhammad Noah, Allahyarhamah Tun Rahah ialah adik kepada Tun Suhailah Muhammad Noah, iaitu isteri kepada Perdana Menteri ketiga, Allahyarham Tun Hussein On. Sebaik menyempurnakan pengajian di Sekolah Convent of the Holy Infant Jesus, Johor Bahru, Allahyarhamah Tun Rahah yang berusia 19 tahun mendirikan rumah tangga dengan Tun Abdul Razak pada 4 September 1952. Tun Abdul Razak yang berumur 30 tahun ketika itu berkhidmat sebagai setiausaha Kerajaan Negeri Pahang. Mereka dikurniakan 5 anak lelaki. Selain Datuk Seri Najib, anak lelaki Allahyarhamah termasuk bekas pengerusi CIMB Group, Datuk Seri Muhammad Nazir Razak. Setelah Tun Abdul Razak meninggal dunia, tumpuan penuh diberi Allahyarhamah kepada tanggungjawab membesarkan dan mendidik anak-anak. Seorang ibu dan isteri yang lemah lembut dan kental jiwanya, keserdahanaan Allahyarhamah nyata melengkapi dan menyerlahkan kredibiliti Tun Abdul Razak sebagai pemimpin negara yang amat disegani. Kerajaan memutuskan supaya Allahyarhamah Tun Rahah Muhammad Noah diberi penghormatan istiadat pengebumian negara. Jelas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, jenazah Allahyarhamah akan dikebumikan di lingkaran Makam Pahlawan Masjid Negara esok. Tan Sri Muhyiddin dalam satu kenyataan media mewakili kerajaan dan rakyat Malaysia mengucapkan takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarhamah. Beliau mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarhamah Tun Rahah dan menempatkannya bersama golongan beriman. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menyifatkan kehilangan Allahyarhamah Tun Rahah sebagai sangat menyedihkan. Sudah tentulah peranan almarhumah Tun Rahah itu penting dalam membantu suaminya untuk memimpin negara. Jadi hari ini merupakan hari yang amat sedih bagi kita semua. Dan kerajaan telah mengumumkan sebagai tanda penghormatan kepada sumbangan besar Tun Rahah kepada negara, maka esok diadakan satu majlis pengkebumian negara. Sementara itu, Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarhamah. Seorang yang begitu besar jasa kepada negara, pernah menjadi wanita pertama negara dan saya kira ia satu yang amat dirasai bukan saja oleh keluarga tetapi seluruh rakyat Malaysia.
Kami berbangga untuk berjasa, berdiri gagah untuk negara terus menerajui bersama anak bangsa yang tabah berusaha menyingkap lembaran baru dengan inovasi dan azam digenggam buat seluruh warganya. Inilah cara Malaysia mencapai kegemilangan. Bersama kita terus menerajui. Saya Muhammad Nazri. Dulu, line internet warung pojok tak stabil. Ini satu kerugian buat kami sebab ramai orang Malaysia order makanan online semasa PKP. Dengan internet fiber pantas, kami boleh bereskan order dengan lebih senang. Saya boleh hubungi pembekal saya di mana-mana saja dan hantar promosi SMS tanpa kos ekstra. Menerusi plan Maxis, Business, Postpaid dan Fiber. Memang mudah. Maxis yang bantu saya mohon geran ini. Bertemu kembali. Seorang ibu didenda RM1,500 oleh Mahkamah Magistrate Air Keroh atas kesalahan menyembunyikan kelahiran bayi lelakinya 2 tahun lalu. Magistrate Mazana Sinin menjatuhkan hukuman itu terhadap Syabariah Samsuri 39 tahun selepas dia mengaku bersalah. Sejurus pertuduhan terhadapnya dibacakan jurubahasa mahkamah. Mengikut pertuduhan, ibu kepada 8 anak itu didakwa telah menyembunyikan kelahiran bayinya, sama ada bayi tersebut mati sebelum atau selepas dilahirkan. Perbuatan itu dilakukan tertuduh di sebuah rumah di Klebang Besar kira-kira pukul 2.30 petang pada 27 Disember 2018. Justeru dia didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan yang memperuntuk hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mengikut fakta kes pada hari kejadian, bapa tiri tertuduh telah masuk serta memeriksa biliknya lalu terjumpa satu beg berwarna ungu dengan mayat bayi lelaki sebelum membuat laporan polis. Siasatan pihak polis mendapati bayi terbabit adalah hasil daripada hubungan sulit tertuduh dengan teman lelakinya. Di Mahkamah Magistrate Batu Wes, seorang paderi warga Korea Selatan menghadapi 2 pertuduhan mencabul kehormatan 2 lelaki golongan kurang upaya OKU pada 2013 dan 2017. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan berikutan ketiadaan jurubahasa Korea dan jurubahasa isyarat antarabangsa bagi membacakan pertuduhan di hadapan Magistrate M. Kalai Arasi Munyandi. Tertuduh Ji Jong Hoon yang juga OKU Pertuturan dan Pendengaran didakwa menggunakan kekerasan jenayah kepada 2 lelaki yang kini berusia 28 dan 27 tahun dengan niat mencabul kehormatan. Kesalahan itu masing-masing didakwa dilakukan pada Oktober 2013 dan pada Julai 2017. Jong Hoon didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah apartmen di Kampung Paya, Butterworth. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dan diarahkan menyerahkan pasport. 18 Januari depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. 2 kluster melibatkan kluster Parikasan di Johor dan kluster Kuber di Kelantan ditamatkan semalam, menjadikan jumlah terkini kluster aktif sebanyak 197. 6 kluster baru turut dilaporkan dengan 3 merupakan kluster tempat kerja. Ini termasuk kluster Tapak Bina Lebuh melibatkan daerah Sepang Selangor yang merekodkan 20 kes positif setakat ini. Kluster Tapak Bina Jalan Tengah pula dikesan di Lembah Pantai Kuala Lumpur hasil saringan 245 pekerja tapak binaan dengan 11 individu didapati positif. Di Negeri Sembilan, kluster Persiaran Heights dikesan melibatkan daerah Seremban dengan 21 kes positif hasil saringan di tempat kerja 60 individu. 2 kluster dilaporkan di Johor dinamakan kluster Tembok Gajah melibatkan daerah Keluang dan kluster Utama Rini di daerah Johor Bahru, Kulai dan Pontian. Masing-masing mencatatkan 13 kes dan 22 kes positif setakat ini. Dan berikut status terkini PKPB dan PKPD di beberapa lokasi lain.
Baiklah, ini pula pesanan untuk pengguna lebuh raya. Bagi anda yang bercadang untuk bercuti bagi meraihkan Christmas dan Tahun Baharu atau pulang ke kampung, rancang perjalanan lebih awal. Plus Malaysia Berhad Plus mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan TTA bagi pelanggan yang melakukan perjalanan di lebuh raya Utara Selatan antara 22 Disember 2021 hingga 19 Januari 2021. Menurut Pengarah Urusan Plus, Datuk Azman Ismail, berdasarkan TTA tersebut, pengguna lebuh raya dari Lembah Kelang yang menuju ke destinasi lebih jauh seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Utara Perak dan Johor dinasihati supaya memasuki lebuh raya sebelum 9 pagi. Dari arah berlawanan, orang ramai dari Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Utara Perak, Johor dan lain-lain negeri yang menuju ke Lembah Kelang bagi tempoh sama juga dinasihati supaya memasuki lebuh raya sebelum jam 9 pagi. Sementara itu, pengguna yang menuju ke lain-lain destinasi yang lebih hampir dengan Lembah Kelang atau lain-lain negeri disaran supaya memasuki lebuh raya selepas 12 tengah hari. Ujar beliau, pihaknya menggalakkan orang ramai mengikuti jadual perjalanan yang dicadangkan untuk menikmati pengalaman perjalanan yang lebih lancar sekaligus mengurangkan kesesakan. Plus juga menjangkakan peningkatan trafik sehingga 30% atau kira-kira 1.7 juta kenderaan pada waktu puncak setiap hari bagi tempoh berkenaan. Ini berbanding 1.3 juta kenderaan pada hari-hari biasa. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dalam usaha meminda Akta 672 bagi memastikan dasar kebersihan dapat diperluaskan ke seluruh negara. Menterinya Zuraida Kamarudin menyatakan terdapat 7 negeri yang belum menandatangani perjanjian pengurusan sistem pepejal dan pembersihan awam Akta 672 iaitu Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Selangor. Jadi negeri yang tidak tanda tangan tidak mendapat subsidi, mereka harus menampung sendiri. Jadi kalau mereka menandatangani, jadi kita akan federal akan membantu mereka untuk beri subsidi dan juga lagi meningkatkan lagi kebersihan dan sebagainya lah dalam kawasan ini. Jadi kita hendak membantu mereka. Jadi oleh kerana ada yang tak nak sign 672 tapi negeri itu amat terbelakang, sebab itu kita nak menggunakan dasar kebersihan negara agar mereka juga sama-sama dapat membangkitkan meningkatkan kebersihan dalam negeri mereka dan juga aktiviti-aktiviti kita semula. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian hadiah Waste to Art Competition dan cabaran Trash to Cash. Program ini dianjurkan oleh Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp yang memberi ruang kepada penggiat seni dan masyarakat untuk menghasilkan karya berasaskan barangan terbuang dan terpakai. Terus mara dengan mudah bersama produk terkini Apple dengan Nexus Zerolution. Beralih ke berita sukan dan ini berita gembira untuk sukan negara. Mulai 1 Januari 2021, sektor sukan dan rekreasi terutama pertandingan bola sepak dibenarkan kembali menjalankan aktiviti. Keputusan berkenaan dibuat dalam satu sidang khas dan jawatan kuasa teknikal Majlis Keselamatan Negara MKN yang diumumkan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada hari ini. Menurut Ismail Sabri, kebenaran tersebut tertakluk kepada syarat dan pematuhan SOP yang dibenarkan. Saya nak maklumkan, ini sesuatu yang menggembirakan, saya percaya. Perlawanan bola sepak Piala Malaysia dibenarkan mulai Januari 2021. Okey. Tentang kehadiran saya dah sebutkan tadi, perlawanan tanpa di kawasan PKPB, perlawanan dan pertandingan di kawasan PKPB dibenarkan tanpa kehadiran penonton, tapi di kawasan PKPP hanya boleh 10%.
Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican turut bersyukur apabila cadangan model gelembung sukan telah diluluskan oleh kerajaan. Dalam satu kenyataan pada hari ini, Rizal mengucapkan terima kasih kepada para penggiat sukan yang telah memberi pandangan serta maklum balas konstruktif bagi membolehkan model berkenaan dilaksanakan. Gelembung sukan yang diperkenalkan oleh KBS adalah antara satu usaha merancakkan kembali industri sukan tanah air yang terkesan akibat COVID-19. Sukan pemotoran, juara dunia 7 kali Formula 1 Lewis Hamilton percaya Malaysia mampu melahirkan pelumba berkualiti andai ia bermula secara serius di peringkat akar umbi. Pandangan Hamilton itu disuarakan menerusi temu bual eksklusif secara maya bersama RTM. Menurut Hamilton, pendedahan awal menerusi sukan go-kart serta bersaing dalam kejohanan perlumbaan antarabangsa merupakan kunci utama kepada kejayaan. The toughest competition is in Europe. So it's a big ask, I would say, for young kids. You've got to move them really. They've got to go to Europe and drive against the hardest drivers. That's where they are. You won't have the same, unfortunately, just like in England, we didn't have the same competition as when you went to Italy. When you go to Italy, that's where the hardest and the toughest racing is. Kali terakhir Malaysia mempunyai wakil dalam Formula 1 adalah melalui Alex Yong yang beraksi bersama pasukan Minardi bagi musim 2001 dan 2002. Baiklah, berita tengah malam edisi 18 Disember berakhir di sini. Pastikan anda mengimbas aplikasi MySejahtera di mana jua anda berada. Saya Tun Julia Muhammad Tahir. Assalamualaikum dan selamat beristirahat.